Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih berada di luar Dewan Solat sudah masuk ya. Yang saya muliakan penceramah kita Ustaz Syadi, yang saya hormati Imam Pengurusi Surau Rahman, kuasa ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita terus mendengar ataupun menghayati kuliah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, insyaAllah. Jadi tanpa menggunakan masa lagi, saya serahkan mikrofon kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang saya muliakan Pengurusi Majlis, yang saya kasih Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam Barisan Kegiatan Kuasa Surau, tuan muslimin muslimat, adik-adik yang saya kasih dan dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama lagi pada malam ini. Giliran kita untuk membaca ataupun mentelaah kitab di akhir setiap bulan. Itu dalam al-fiqh, kitab fiqh, al-fiqhul manhaj, fiqh sistematik, bermazhab Syafi'i yang diterjemah oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kita dah sampai pada malam ini bab solat, ya. Dah habis dah bersuci 2 bulan bersuci, berwudu air kan. Sedikit sebanyak kita tak tahulah ataupun ingat kembali berkenaan perkara-perkara yang berkaitan dengan bersuci itu. Kalau ada beberapa permasalahan, bolehlah berkongsi di sini kalau saya mampu jawab. Okey, InsyaAllah sambung bab salat. Qala musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab as-salat. Salat ni mana apa? Dalam segi bahasa salat ni salat ni asal doa. Bagaimana dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Ta'ala sebut tentang salat. Mana salat? Wasalli alaihim, dan berdoalah kepada mereka. Inna salataka sakan lahu, kerana sungguhnya doa kamu itu menjadikan satu ketenangan kepada mereka. Asal makna solat ni doa. Sunnah kita berdoa ni dalam ayat disebut, kita kalau orang bagi kita sesuatu, kita sunat berdoa untuk dia. Bagaimana Nabi buat? Nabi pernah berdoa bila sahabat bagi sesuatu, Nabi doa apa? Allahumma barik. Apa? Allahumma barik. Doa makan. Bukan? Allahumma barik lana, doa makan. Allahumma barik laka, Allahumma ghfir laka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati engkau
dan mengampunkan segala dosa kau. Itu sunnah ya. Dia jadi ketenangan. Sedap tak bila orang doakan kita ya? Kita sakit-sakit ni, orang doakan kita rasa seronok betul. Begitu juga sebaliknya. Betul? Satu sunnah. Tak payah tak pandai sebut Arab dia pun Melayu okey lah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Tapi kan kalau kita dengar orang sakit kan, berikan kesembuhan. Itu sunnah sebenarnya ya? Dan itu makna asal solat. Maknanya doa. Dari segi istilah dia, fiqah ni, solat ni maknanya apa? Ibadatun zatul aqwal wal af'al. Awwaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim. Satu ibadat yang mengandungi aqwal. Aqwalnya apa? Plural, jamak daripada qaul. Perkataan, sebutan mulut itu dipanggil aqwal. Au af'al, fi'il, perbuatan yang dimulai dari apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar itu, wa akhiruha bitaslim, dan akhirnya dengan mengucapkan salam. Itu makna doa lah oleh sebagian para ulama, dan ada juga yang mengatakan makna sama, perkataan saja, mungkin yang berbeza, tak lari. Dan disebut tadi doa solat itu kenapa? Kerana dalam solat ini banyak doa. Betul? Daripada lepas takbir kan, Allahu Akbar. Lepas tu baca apa? Sunat doa. Doa apa nama dia? Doa iftitah. Kemudian lepas baca doa iftitah, kita baca apa? Fatihah. Dalam Fatihah itu pun ada doa, betul? Apa yang doa dalam Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu merupakan doa. Okey. Kemudian sujud. Tak salah apa? Bangun sujud kan? Lepas tu duduk antara dua sujud. Dalam duduk antara dua sujud tu baca apa? Rabbil firli, doa juga. Banyak doa. Dalam tahiyat pun ada doa. Selawat itu pun doa juga. Allahumma salli ala, dengan kata perintah atau fi'il amar. Ya Allah, kau berilah atau apa? Salam tadi kan. Minta kepada Allah. Doa pun. Dan sebelum salam sunat lagi doa. Betul? Apa dia doanya? Allahumma firli ma qaddamtu. Dan bukan setakat itu je ya. Banyak doa lain kita boleh baca sebelum daripada salam. Kalau dalam hadis sebut antara doa yang paling afdal adalah sebelum salam. Tapi kalau tuan-tuan nak doa panjang-panjang sebelum salam ni, sembahyang seorang lah. Sembahyang sendiri tak digalakkan berpanjang-panjang, betul tak? Cukuplah. Innaka hamidum majid. Adalah tambah Nabi ada baca. Nabi ada baca satu. Kemudian Allahumma firli itu pun kena panjang juga. Kalau sembahyang berjemaah pun, kalau saya berpandangan tak payah. Ya, baca je yang ujung. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, ataupun tsabbit qalbi ala dinik. Ini ada hadis semua. Tapi bila kamu sembahyang solat, betul? Ataupun sembahyang sunat, bacalah banyak-banyak. Allahumma firli ma qaddamtu, tu baca. Doa lain boleh. Minta dia, ya Allah, terangkanlah hatiku untuk menjawab soalan SPM
PM boleh. Bahasa Melayu boleh ya? Boleh, asalkan doa. Jangan ungkapan perkataan. Bahasa Melayu boleh. Asalkan doa. Ya Allah, ampunkan. Tak nak baca Arab tak ingat kan? Betul, ya Allah, ampunkan segala dosa. Boleh, doa boleh. Tapi kalau cakap biasa, kenyang betul perut aku, batal. Itu bukan doa. Tak boleh. Sebab itu kalau orang yang bersih pun dalam solat kan, hasil dia tidak sunat mengucapkan Alhamdulillah, sebab bukan doa. Ada nanti kita bahas apa yang disebut oleh para ulama ini. Okey? Mana lebih utama, doa selepas solat ataupun selepas salam? Mesti keluar dengan sebelum salam. Ulama bahas khilaf. Berdasarkan hadis, sebagian besar mengatakan doa sebelum salam lebih utama. Tapi boleh tak berdoa selepas salam? Boleh. Sebagai ulama juga mengatakan boleh, tak jadi masalah. Jadi tak gaduh lah buat sini kan. Kita buat. Yang dah biasa kita buat ni pun dah baguslah tu. Berdoa sebelum salam. Cuma kita tahu, rupanya berdoa sebelum salam juga merupakan apa? Satu perkara yang mulia. Kenapa kita tengok orang tu sembahyang sunat lama kan? Bila tahiyat akhir kan? Kita beranggapan baik lah. Mungkin dia apa? Merakam. Dia membaca doa tadi. Baik. Itu makna solat, doa ya. Jadi sebelum sebut tentang syarat-syarat rukun dan sebagainya, musannif sebutkan hikmah dia. Apakah kebaikan, kelebihan daripada solat? Dan kita tahu kan, solat ni ibadah yang paling utama. Dan saya pernah sebut dulu dalam kuliah, bukan kuliah kitab lah. Kalau dalam Quran tu disebut mana dulu, dia paling penting. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Mana lagi penting? Solat ke zakat. Kenapa? Disebut dulu. Mana kalau belajar usul tafsir ni, mana yang disebut dulu lagi penting. Dirikanlah kamu solat dan tunaikan zakat. Mana disebut dulu? Solat lagi penting daripada zakat. Dua-dua penting. Lagi penting solat. Zakat kamu tak cukup tak cukup nasabnya, enggak. Kamu tak payah bayar zakat. Tapi solat enggak kan? Macam mana keadaan kamu, macam mana pun kamu kena solat. Sedikitlah pengetahuan dari baca Quran kan. Kalau telah sebut ni, ni kan penting. Betul? Dia sebut dulu. Al-malu wal-banun, harta dan anak-anak. Mana lagi penting? Harta ke anak? Harta kan? Rumah tembakau nak selamatkan baby dulu ke emas? Emas. Weh, jalim ni bapak. Baby dia, peti ais bawa dulu. Betul-betul baby pula kan? Tadi kata Ustaz kata lagi penting apa? Yang disebut dulu kan, al-mal, harta, wal-banun, anak. Allah Ta'ala sebut harta dulu. Maknanya harta lagi penting dalam kehidupan. Tapi fitrah kita lebih sayangkan anak. Betul-betul. Goblok lah mak bapak. Di rumah tembakau nak untuk baby kat boyan siapa? Dia ambil apa? Dia ambil televisyen dulu. Yang disebut Allah Ta'ala kata harta lagi penting itu dalam kehidupan secara umum. Betul tak? Sebab bila ada harta semua boleh buat. Ada duit segala-galanya segala-galanya boleh. Betul tak? Tak ada anak pun boleh beli. Boleh beli anak kalau ada duit. Betul tak? Dia ada harta. Kawan saya ni dia kahwin baru ni dengan orang Bandung. Tak ada anak. Pakai tabung pun. Benih tu, dia orang berada duit kan. Ada orang dah nampak. Anaknya dah besar, sekarang 6 tahun dah. Cantik dia. Ya, tahu ni. Dan ada lagi disimpan di makmal kita. Dia punya. Kalau dia nak lagi anak tu, sampai 10 buat proses dia. Sakit. Tu
beli anak kalau ada duit. Buat anak pun boleh, betul. Nampak? Tapi anak ramai, harta tak ada, apa jadi? Berantakan, porak-poranda, betul tak? Kadang-kadang terpaksa nyolong, mencuri kerana nak bagi makan anak kita. Baik, itu kita mulakan, kita ingat semula. Nak bagi tahu, solat ni dalam banyak ibadah-ibadah dia yang paling penting. Kenapa dia kata solat menyadarkan manusia akan hakikat sebenar siapa diri kita, betul? Dengan membesarkan Allah dari mulut, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maknanya kita ni sangat kerdil di sisi Allah. Lagi kita sujud, betul? Kemaluan kita duduk atas daripada otak kita. Ni, kepala otak ni yang kamu muliakan ni, tak ada orang boleh pegang kepala kita kan, mulia kan. Orang lihat dia tepuk bahu lalu kan. Jangan kalau tepuk kepala tu orang kata kurang ajar lah kan. Tapi ada seorang yang selalu pegang kepala kita. Siapa? Tukang gunting. Tukang gunting mulia. Kepala aku boleh pegang. Kita tak pegang. Itu mulia kan. Tapi bila solat ni akal ni yang cerdik, pandai, doktor, profesor, apa juga jawatan hebat malu dia kan. Tapi ketika solat duduk di bawah mana? Kemaluan di bawah kubul dan dubur kamu. Kenapa? Insafilah diri bahawa kita disangati ini oleh Tuhan. Ya, hikmah daripada solat dari segi kesihatan banyak. Tanya doktor orang tahu apa hikmah orang darah tinggi ni bila dia sujud kan, dia tekan sungguh-sungguh, kepala letak ke bawah kan. Banyaklah kemudian. Kemudian solat memantapkan keyakinan manusia bahawa tidak ada pembantu dan pengurnia nikmat sebenar-benarnya selain Allah Ta'ala, meskipun kelihatan di dunia banyak pihak dan sebab yang pada zahirnya membantu dan memberi nikmat. Kita kembalikan segala urusan ini kepada Allah. Betul? Sebab itu konsep dia orang bertawakal ni, cara dia kata apa? Kita dah berusaha, betul? Usaha kita serahkan, berdoa. Dan makna doa ni yang paling utama adalah solat. Sebab tu ada orang sembahyang ni nama sembahyang hajat, betul tak? Dia dah usaha dah, kan? Dah buat itu ini macam-macam ikhtiar, dan sekali berdoa. Itu solat tu kan? Hakikat kesempurnaan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu buat apa di sana Palestin pun, nak pergi pun tak boleh. Tapi dengan solat tadi, contoh solat hajat dan sebagainya. Baik. Dan yang ketiga, bersolat dapat mengambil kesempatan menjadikan ia sebagai apa? Waktu, cara bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang panggil solat sembahyang solat apa? Sunat taubat. Ya. Kalau tuan-tuan lain beza hanya berdoa. Beza. Kita kata tadi pergerakan itu kan, dengan sujud ke bawah, tunduk, rukuk. Kalau duduk solat aja boleh, tak masalah. Tapi lebih hebat lagi kalau bersolat tadi. Bukan setakat mohon kamu cakap aja, tapi dengan perbuatan kamu menghinakan diri pada Allah, betul? Sebab itu elok kita kalau ada apa hajat, kita solat, minta kepada Allah dan berdoa. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus salawatil khamsi", Nabi kata, perumpamaan solat 5 waktu ini kama sali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum, seperti sebatang sungai yang mengalir di depan rumah kamu. Air sungai cantik kan, mengalir jernih. Kemudian Nabi kata apa? Yaghtasilu minhu kulla yawm khamsa marrat. Nabi kata, dan kamu mandi menggunakan air yang bersih itu, yang sentiasa mengalir di depan rumah kamu
Betul? Berapa kali? 5 kali sehari. Qala al-Hasan wa ma yubqi dzalika middaran. Nabi tanya, kalau kamu mandi 5 kali sehari, ada tak daki-daki lagi? Maknanya badan kamu bersih tak? Mesti bersih. Tentu ada mandi 5 kali. Adik, hari ini mandi berapa kali dek? Hari ini mandi berapa kali? 3 kali. Oh, Nabi kata 5 kali. 5 kali lagi piau. Lagi bersih lah. Oh, 5 kali dah. Hebat dah tu. Paling tidak pagi sekali kan? Pagi mandi tak pergi sekolah? Pergi sekolah mandi? Mandi? Bagus. Mandi pagi. Kalau dapat sebelum subuh lagi bagus kan? Kesihatan pun bagus. Pagi sekali. Petang kan? Dan lepak-lepak pun main bola pun petang. Lumrah kan? 2 kali itu biasa. Tapi Nabi kata bayangkan kalau 5 kali lagi dah datang kesegaran dia, daki pun tak ada. Itu hikmah ya. Kalau nampak zahir dia pun dia amat baik sebenarnya. Itu saya kata kalau para ulama sebut, kalau kita ni tak berapa sihat badan, bukanlah Covid ya. Kalau Covid jangan datang. Badan lemah-lemah apa tak berapa semangat. Tuan-tuan bila sudah berjemaah ni rapat tau, dekat dengan orang yang sehat. Dia ada aura. Betul. InsyaAllah, yakinlah. Kawan sihat kan? Sembayang. Tapi sembayang tu dia kena rapat. Selain daripada tak mau setan tu menyelit-nyelit ke, dia ada kelebihan. Paling tidak kalau boleh, kita kadang-kadang bau. Kadang-kadang bahu dengan kaki ni, mana yang lebih besar yang perlu kita rapatkan kan? Ada setengah hadis kata kaki tu kita buka tu bisa kena menyentuh. Kalau ini tak boleh betul. Kalau ini boleh, okey lah. Tapi paling kurang kaki gitu. Dia banyak hikmah. Kalau sunnahnya begitulah. Kan? Lepas tu kalau kawan-kawan saya yang Indonesia kuat punya pegang hati ni, dia tak bagi dia kadang-kadang ni. Kaki mesti dia sentuh. Ya. Tengkak sikit. Ya, daripada bau. Kalau kita nak letak kaki tu, besar lebar mana kaki kita tu, lebih kurang bahu lah. Lebih kurang, jangan ngangkang sangat. Ada yang tengok orang sampai mangkang. Bila ngangkang, bergek kali ni. Belajar. Kalau tak belajar, mengikut orang ni kan. Kita selalu suka ikut orang aja. Tengok orang ni, oh macam itu rupanya rukuk kan. Rukuk sujud macam itu. Duduk tahir, tapi tak belajar jadi masalah. Lepas tu saya pernah tanya dulu kan, orang alim dengan orang jahil kan, bila ditanya kan, boleh tak Allah Ta'ala masukkan bumi ini dalam sebiji telur? Boleh tak? Ada apa? Tak boleh ya? Boleh tak Allah masukkan bumi besar? Telur ayam, siput ayam cantik ke? Boleh tak Allah masukkan bumi dalam sebiji telur? Boleh? Ha? Boleh? Mana dalil? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas setiap sesuatu Dia maha berkuasa. Kadang-kadang tak masuk akal tu. Boleh tak? Boleh. Betul orang jahil kata tak boleh. Yang tadi tu kan dia ditanya 2 orang kan. Satu orang alim. Walaupun orang jahil ni kaki ibadat. Betul tak? Dia kata apa? Mana boleh? Bumi besar, telur kecil. Dia logik dia je kan. Tapi orang alim kata pun boleh. Allah Ta'ala boleh kecilkan bumi tu. Ataupun apa sahaja Allah Ta'ala boleh buang. Soalan kedua ingat. Dia ada bagian tu. Belum. Boleh tak soalan kedua? Boleh tak Allah Ta'ala buat Nabi satu lagi Tuhan? Tak boleh. Itu masuk. Itu bagian. Orang jahil kata, apa? Mana boleh apa? Boleh lah kan dia kata orang boleh buat apa aja. Tapi sudah bila berujar dengan tauhid ni tak begitu. Lain pula kan? Maknanya boleh tak? Allah Ta'ala
kita kan Allah itu tetap namanya makhluk. Allah tu syarat nak jadi Tuhan mesti khaliq, pencipta. Beza ya. Tuan-tuan, kalau kita belajar, kita yakin, kita buat tu tak payah rasa malu, tak payah rasa apa kekok apa. Aku buat betul dah ni. Aku sujud macam ni. Betul? Aku rukuk macam itu kan keadaan yang diajar oleh fiqh. Betul? Itu pentingnya kita berilmu. Baik. Kadang-kadang yang bertajuk begitu kan, baca betul, tak ada kan? Dia kira-kira aku bila baca Yasin lah je. Takut. Kerana kita rasa kita tak ada berilmu dah, tak ada ilmu dalam membaca Quran tadi. Okey. Orang Yasin gitu. Wal Quran game, tanggung tu dia kuat. Dia awak tak bunyi. Semua ilmu lah begitu ya. Kita kena belajar. Baik tuan-tuan yang saya kasih rahmati Allah. Yang lain saya tak ada nak sentuh, yang dah biasalah ya. Cuma kita tahu solat ini turunnya bila? Ketika bila? Kewajipan solat ni ketika Isra' Mi'raj Nabi. Itu tak? Berapa mula-mula? 50. Akhirnya Nabi Musa kan bagi tahu kan, minta Nabi minta dapatlah 5. Kemudian Musa tahan lagi ya. Ya, dia suruh apa? Dia suruh minta lagi kan. 5 umat kamu pun tak boleh buat. Kami yang umat badan tegak ni pun tak boleh kan. Kamu minta lagi. Nabi kata apa? Malu lagi. Nak minta lagi untuk Allah. Betul? Dah malu sangat lah. Cepatlah 5 lagi. Jadi 5 dah menjadi ketetapan. Baik. Apakah hukum meninggalkan solat pula? Hukumnya berdosa besar. Tinggalkan solat tapi masih mengakui solat fardu 5 waktu itu adalah wajib, dia hanya berdosa besar ya. Tak nak jadi kafir ke Islam, tak ada. Tapi kalau dia tinggalkan solat, dia kata solat ni, solat 5 waktu tu tak wajib, maka dia dah mahu menukar hukum tadi tu kan. Wajib dia kata jadi harus pula. Tinggallah tak apa, main bola kan, itu tu. Dia tinggal, dia sebut tak apa tu apa, maknanya apa? Macam tak ada dosa ya. Kalau itu berat lah. Sama macam orang kafir so. Duduk dalam neraka kekal. Okey? Dia beza. Dia beza ni. Dua orang yang meninggalkan solat ni, dia dua beza. Juga keadaan dia. Betul? Sebab tu Nabi sebut man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggalkan solat dengan sengaja, maka dia kafir yang nyata. Jadi ulama bahaslah kan, sahabat kata bukan kafir keluar, tapi kalau dia masih mengakui kewajiban, dia berdosa, tak jatuh kafir. Kufur dengan makna ingkar. Okey? Bukan solat aja ya. Semua perintah-perintah lain yang wajib. Jadi kita kena berusaha lah untuk supaya dapat istiqamah. Jangan meninggalkan solat. Maknanya bila dah meninggalkan solat itu dah melakukan sebesar-besar dosa kepada Allah. Okey? Jangan cubu-cubu. Latih ya. Latih. Macam anak-anak kita biasa, budak orang biasa. Jangan cakap anak, bapa anak pun kadang-kadang kita pun lalai kan. Kita ni tak perfect kan. Ada kelemahan. Jadi ingat mengingatilah. Betul tak? Kalau isteri lambat, suami ingatkan. Suami lambat, isteri ingatkan. Jangan kita sampai apa? Fawailul lil musallin. Orang celaka, orang yang sembahyang tadi, dia lambatkan sampai tanpa apa? Waktu zuhur habis masuk asar. Dia sembahyang juga, tapi dia ada Allah kata celaka orang yang sembahyang. Pelik kan gitu. Orang sembahyang celaka pula. Kenapa? Maknanya dia lalai-lalaikan, lambatkan sampai masuk waktu berikutnya barulah dia nak solat zuhur dalam waktu
Seterusnya waktu, itu pun dah tahulah, saya ingat dulu sangat. Baik, waktu solat subuh. Pertama solat dah, waktu solat subuh ni bila? Ketika terbit fajar sodik, fajar benar. Dia ada dua fajar ni. Yang satu tuan-tuan tak nampak, kecuali bangun berdiri di tempat tinggi, tuan-tuan nampak. Saya selalu pergi di tempat saya, belakang tu ada jeti. Belakang rumah saya ni ada orang beteng kan, beteng penghalang air banjir tinggi. Kita akan nampak putih je cahaya. Fajar itu fajar kazib namanya. Fajar bohong. Bohong awak ni ya, dia belum lagi. Nanti setengah jam nanti lagi baru timbul yang besar tu, panjang itu, namanya fajar sodik. Yang mula-mula itu kazib, bohong. Yang betul waktu subuh adalah fajar sodik. Ketika itulah masuk waktu solat subuh. Pukul berapa dia waktu solat subuh sekarang? Ya? 6 subuh. Lambat kan? Lambat betul ni. Kita kerja kalau kawan yang nak pergi kerja jauh pagi ni, yang biasa solat berjamaah tu, Assalamualaikum Pak Imam. Terus je. Tak sama apa-apa. Jadi Pak Imam ni kena meragikan jemaah lah. Betul? Kalau dia tahu orang nak cepat kerja, dia kena pendekkan bacaan. Sampai kalau perlu terpaksa tinggal surah sajadah, tinggal pun tak apa. Kerana meragikan jemaah lebih penting. Dia tak nak datang selalu dia datang. Sebab solat pun pernah 5.50 dia sempat kan. You panjang sikit okey dah, setakat baca nabak boleh lagi. Tapi bila 6 suku baru masuk waktu, betul? Solat dia 6.30, betul tak? Lebih kurang lah, 15 minit. Sikit lebih kurang. Lebih kurang lah ya, 10 minit lah. Biasa subuh pun mana-mana lambat sikit. Tempat saya pun sikit lah, 15 minit. Betul. Bayar. Dah 6.30 betul? Orang lambat. Baca gila, lebih kurang. Kita larang Pak Imam baca panjang-panjang ketika waktu yang macam ini, kecuali waktu cuti. Kita dah buat dalam masyarakat, putuskan. Betul? Larang memang. Kau kata sudah tak rasa sudah ketika itu. Merapikan supaya orang datang berjemaah lagi utama. Bila dia tahu begitu kan, dah tahu kalau nak suku surau ni cepat. Dia tahu lagi. Kalau dia tahu 6 suku pun 20 surah sejadah, surah Insan dekat pukul 7 kalau orang betul. Dia nak pergi dia. Dia jadi tak datang surau kunci kamu. Tak pandai meraihkan jamaah. Mana lagi utama? Baca surah sejarah panjang juga atau supaya orang datang? Orang datang yang kita nak. Itu lagi utama. Nanti kalau waktu tu dah normal dah, boleh kan? 5.45, 50, okey lah. Baca. Kan? Mana pandai. Sebab itu antara syarat nak jadi imam ni, mesti dia anak tempatan. Sebab apa? Dia yang tahu keadaan jamaah yang nak kerja, dia tahu, dia kenal ni orang ni kan. Dia tahu jamaah siapa yang ada gaut kan, tak boleh laut. Dia semua tahu, betul? Ada yang memang kalau cepat pintar dia tahu kan, penyakit semua dia tahu. Okey? Orang yang bermastautin ataupun orang yang bermukim. Masalah sekarang tak pandai prioriti nak meletakkan keutamaan mana satu. Dia kata sunat, kenapa tak boleh sunat? Itu masalah tak belajar apa? Fiqhul aulawiyat. Fiqh keutamaan tak belajar. Ramai saya jumpa. Ya? Ada satu tempat saya kuliah dah pukul 9 lah. Dah lambat tu. Saya kata berhentilah. Sebab ada orang nanti nak apa kan Isyak. Dia kata, kalau Ustaz sebulan sekali datang, ada resap, jemaah datang. Okey banyak. Okey saya lebih kadang-kadang. Dah memang dah sejam lah. Lama lah kan. Pulang maghrib sejam lama tu lah. Orang penat. Kita tahu kan macam mana kita berhenti penat. Orang dengar ni, waktu kita ni perasan sedap kat ceramah. Rodoh lah perasan.
bukan salah ya kata. Sebab itu lepas kan? Bukan salah. Tapi nak sebut meraihkan jamaah lebih utama. Sampai Nabi bila orang mengadu kan, sahabat baca semua panjang kan, Nabi terus marah sahabat, kamu menjauhkan orang daripada agama. Dan pandailah tuan-tuan yang kita belajar ni nak terapkan dalam kita punya amalan kan, macam mana ikut. Kalau lepas macam ni kuliah lama, takkan saya boleh aja baca tuan-tuan, tak baca satu rakaat 2-3 muka baru boleh, insyaAllah. Nak tengok ni. Saya cakap betul, saya tak ada salah. Lagi kalau malam Jumaat, okey, ikut sunnahnya baca surah Al-Jumu'ah. Okey, kafiah, Jumaat lah tapi Jumaat rakaat kedua baca surah Al-Munafiqun. Boleh tak buat? Tapi kita jangan, tak payahlah, kita tahu fikir kan. Aku dulu pernah dengar kuliah, aku tahu lah macam mana. Lambat ni lah ustaz ni. Sembahyang pun tak jadi apa, betul tak? Macam pendek, belum. Tak ada kuliah, sempat nak baca kan? Ada masa dia kan? Itu penting sangat aulawiyat ni. Yang ramai tak tahu. Dia belajar sunat, betul. Sunat ni lepas baca tahiyat kan? Baca Allahumma, memang betul sunat. Tapi bila kau menerapkan tu, kau kena apa? Kena meraihkan. Jadi imam kena meraihkan jamaah. Cukup. Innaka hamidun majid. Baca apa? Terus salam, betul tak? Tak baca panjang bila? Habis sembahyang sunat atau sembahyang di rumah. Nabi bila sembahyang di rumah panjang, betul? Sampai 1 rakaat surah Baqarah. Tapi Nabi pernah buat ke depan sahabat baca dia sembahyang jemaah, Nabi pernah bawa ke surah Baqarah. Banyak tak ada. Okey? Okey. Tamatnya bila? Waktu subuh, selepas terbit, dia terbit fajar. Bila terbit fajar 10 minit tu, lebih kurang yang ulama tetapkan ni kan, fatwa itu namanya lepas 10 minit itu adalah solat sunat apa? Isyraq. Ini khilaf juga. Ada ulama kata isyraq tak ada, duha tu isyraq lah. 28 minit selepas subuh itu, selepas terbit matahari berapa? Jadi 7.31, maknanya pukul 8 dah boleh sunat tu 28 minit lah, setengah jam lah kita boleh. Jadi kita tahu lah kan, sekarang dah senang, dah ada kalender, betul tak? Tiap-tiap hari radio klasik disebut, radio sebut lah, bagaimana radio lah kebanyakan sebut, betul tak? Dah senang dah, jam ada, kemudahan ada dah. Patut tak boleh tak berlaku lah macam ni kan. Walaupun mendung, hujan lebat, kita datang. Benda tu tetap berlaku, cuma dihalang oleh keadaan cuaca tadi. Okey? Terbit matahari habis. Lepas sembahyang subuh, ada sembahyang ada sembahyang subuh, ada solat sunat ba'diyah rawatib? Tak ada. Okey. Saya nak cerita yang sesudah lagi lah. Baik, sekarang zuhur pula. Bila zuhur keluar ni? Jam tertinggal, radio pun tak bawa. Dia pergi hutan kan? Tak tahu ni. Ada panas terik pula tu macam mana? Tengok matahari. Sekarang pun dalam ni dah ada arah kiblat, betul? Kalau nak tahu kan? Kalau Google tu pun dah ada waktu tu tak? Okey, katalah tak ada semua. Ketika itu dan mendung lah tu kan. Sikit-sikit dah nampak matahari, tengok bayang-bayang kan. Kalau bayang-bayang kita ini lebih sedikit je kan, itu namanya dah masuk waktu zuhur. Sampai dia sama. Tegakkan handphone ni kan, ada bayang-bayang sini, sana tepi matahari kan, sebelah barat kan. Itu dah zuhur lah. Sampai kita jatuh kan, kita sama lagi habis. Bayang-bayang dengan objek. Kalau lebih dia dah masuk solat asar pula. Senang kan? Itu yang tidak senang. Maghrib bila? Bila terbenam matahari, nampak syafaq. Apa syafaq? Yang merah.
Matahari itu objek dah ternampak tau. Yang tinggal dia punya hilang, matahari itu jorok. Hilang dah kan. Merahnya je. Itu namanya syafaq. Ketika itu masuk waktu maghrib. Jadi 40 minit ke 45 minit selepas maghrib, syafaq tu hilang. Tapi kita tengok sekarang ni dia belum isyak. Kan kalau syafaq sebenarnya ada, tapi mata kasar kita tak nampak kan. Yang ada merah pekat sangat, betul? Merah gelap. Memang nampak ternampak. Teropong boleh nampak. Saya pernah tengok di mana? Di Ildas nama dulu. Sekarang nama Spence di Sabah Sungai Ildas, nama Ildas. Sekarang Spence. Mana? Nampak kemerahan itu betul. Ya, waktu yang di Fatwa itu tepat. Maka hilang aja 40 minit 45 maghrib tu, dia gelap terus, tak ada lagi. Ketika itulah masuk waktu Isyak. Sampai bila Isyak ni pula? Sampai terbit fajar. Mana? Kazim ke Sadiq? Pasal mana? Sampai terbit fajar. Kalau ikut betul dia sampai Sadiq lah. Sebab yang fajar belum bertipu, belum betul-betul kan. Biasanya orang ambil waktu itu untuk solat witir kan? Yang nak puasa. Kan dalam lagi puasa kan? Bila puasa dah penat, tak bangun witir, atau tu ada macam nanti lah nak sahur kan, bangun pukul 5 subuh kan. Boleh buat solat. Sebab apa boleh lagi? Sebab belum masuk subuh lagi. Mudah. Bagi saya teramat mudah zaman sekarang ni. Dan tak ada alasan lah untuk kita melakukan, meninggalkan solat. Baik, waktu makruh solat. Makruh ni apa? Buat tak dapat pahala. Maknanya apa? Membazir. Pernah ada tengok. Kalau tinggal dapat apa? Dosa. Dapat apa? Pahala. Tapi kalau benda itu macam contoh saya bagi, anda faham juga ni. Okey, makan petai makruh. Tinggalkan kalau makruh dapat pahala. Saya memang tak beli. Dia dapat pahala apa? Tengok kita kembali juga. Mana bila petai ada ketika itu, engkau tinggalkan kerana nak solat berjemaah sebagai jemaah. Itu pahala. Bukan benda tak ada dapat pahala macam tak kamu tak ada. Ada faham juga macam tu. Okey? Benda tak beli kan? Dapat pahala. Memang tak ada jual pun. Dapat pahala. Tinggal dah. Ketika benda ada, boleh makan, betul? Nak muat nak takut bau. Kan? Dekat ni. Ketika itu meninggalkan ketika itu dah apa-apa. Tapi makan dia boleh ke tak? Boleh. Dia dah khasiat. Dia kenapa? Kerana bau tu je, betul? Waktu dia tu jadi waktu. Macam makan bawang kan bagus kan? Antara waktu dia ialah ketika matahari rembang al-istiwa, kecuali pada hari Jumaat. Istiwa ni rembang ni apa? Matahari tegak. Tegak betul, kita makruh untuk solat. Dia bukan cerita solat lima waktu ya. Solat apa? Sunat. Ketika matahari tegak adalah makruh. Kecuali pada hari Jumaat dan selepas subuh hingga matahari kelihatan setinggi sebatang tombak atau lembik itu 2 hari. Okey. Kemudian apa? Selepas solat asar hingga terbit hingga terbenam matahari. Itu pun macam orang Majusi lah. Tak boleh kita dah sembahyang asar, tak boleh sembahyang sunat. Sebelum boleh lah, boleh juga, tapi dia tidak memakan asar ni kalau sebelum. Tapi selepas memang tak boleh. Baik. Kalau solat qada, solat ganti bila-bila boleh. Tak kira terbenam matahari, tegak matahari itu solat hutang ni, bayar hutang kena segera. Betul tak? Tak kira cukup bulan ke tengah bulan mengambang ke kan. Kau ada duit, kau kena bayar hutang. Sama juga. Dalam cerita salat ni kerana dia cerita tentang qada. Ya.
dia tinggal, itu namanya qada. Melakukan solat kan di luar waktu dia, itu namanya solat qada. Yang seterusnya al-i'adah. I'adah ni apa? Mengulangi waktu solat. Diulang. Tadi dia sembahyang maghrib seorang, betul? Sekali tengok ada orang pula, ada orang solat berjemaah, dia pun sembahyang maghrib lagi sekali. Boleh? Boleh solat. Kalau tak buat, dia terbalik, boleh. Sebab tak sembahyang, tapi dia i'adah. Dia ulang kerana apa? Nak dapatkan jemaah kan? Hukumnya boleh. Siapa yang nak buat? Itu beza. Itu lagi solat lagi sekali juga. Dia ada adaan menunaikan solat dalam waktu. Itu usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan cash. Tunai kan? Ketika itu adaan namanya. Sembahyang dalam waktunya. Sembahyang luar waktu namanya apa? Qada. Ulang sembahyang namanya apa tadi? I'adah, kerana nak dapatkan pahala sunat tadi. Baik. Orang yang wajib solat, siapa dia? Kepada semua seluruh orang Muslim, Islam, lelaki ataupun perempuan yang akil. Akilnya apa? Akil yang berakal. Ya? Akil berakal lah. Itulah akil itu. Akil itu bahasa Arab. Akal itu bahasa Arab pun. Berotak, ada otak. Ada otak. Ada ingat. Arab bayar bahasa Melayu tak ada kan? Punya bahasa Arab juga yang berakal. Akal itu bahasa Arab. Gila tak wajib lah, tak ada otak lah kan? Air otak minum kan? Gila tu. Tu tak wajib. Cukup umur balik. Cukup umur. Dalam mazhab Syafi'i, berapa tahun anak kita balik, kita suruh solat? 15 tahun. Baik. Dan suci daripada apa? Hadas besar dan hadas kecil. Solat tidak wajib kepada orang kafir, tapi mereka wajib menerima siksaan di akhirat. Itu kata istimewa solat. Tapi kafir kan, tak wajib. Tapi dia kena juga siksaan kafir dia dapat, siksaan tak solat pun dapat. Itu nas dalam Al-Quran. Baik. Orang kafir dia tuntut tak? Dia memang bukan Islam. Sekarang dari kecil masuk Islam dia kena kodok tak? Ya? Tak payah. Kalau murtad dari Islam, tapi sebab adalah kekuatan keucapan jadikan dia murtad, berapa lama dia murtad? Kita wajib suruh dia taubat kan? Bila dia dah taubat, katalah dia murtad seminggu. Sebagai ulama kata dia kena kodok. Sebab dia lah. Ada yang mengatakan tak lah, sebab dia macam orang kafir dia. Dia dah murtad kan? Keluar agama. Okay. Habis ya? Level 1. Dah? Level 3, minum lagi. Ha? 5 minit? Ya? I follow. Okay, I follow. Pandai speaking ni. Dia berkata solat. Bab seterusnya apa? Azan dulu. Ni bila kita solat, daripada syarat dia kan, waktu dia semualah tadi. Azan tu pun dikira dalam bab solat. Azan sunat apa dia? Ya sunat. Bila sunat azan? Bila? Waktu ke? Bila nak solat? Dia beza. Sekarang ni kan sangat. Itu kita bincang di luar awal biarlah. Dia dah masuk lama tak payah solat. Okey. Sebab secara rasminya di kawasan ini dah tempat jemaah dia kan.
solat pun, nak azan pun boleh. Boleh lagi. Sunat lagi. Sebab tak azan lagi. Sebab azan sunat dikemandangkan bila masuk waktu dan nak ajak orang solat. Betul? Sunat. Mana lepas ni nak azan. Nampak kalau Ustaz lapor, okey kita payah salah. Tapi cuma ilmunya ada kan, tahu. Azan adalah ketika apa? Nak solat sebenarnya. Masuk waktu ke sama ya, tak azan lagi. Okey. Bulan puasa. Bulan puasa. Masuk maghrib. Biasanya setengah tempat saya pergi kan. Azan tak azan. Masuk waktu kan. Mentang-mentang sikit dia tok azan. Apa? Makan dulu. Nanti dah 10 minit baru dia azan, betul? Boleh, salah. Sebab ajak orang sembahyang. Seruan panggil. Sebab kalau dia azan untuk berbuka pun tak. Orang kata sembahyang pun orang tengah sahur dah. Okey. Jelas tak? Jadi Pak Bilal, adakah mesti ketika waktu berbuka dia azan? Dah. Pak Bilal kena sunat berbuka. Tapi biasa saya nampak Pak Bilal dia ambil air dia bawa kan. Dekat ada kita buat azan tu. Masa waktu dia betul. Dia buat apa? Azan. Dah. Sebenarnya dia kena ikut sunat juga. Kesian Pak Bilal. Orang makan sedap, dia minum air azan tak tu. Aduh. Keluar-keluar dah habis dah. Tapi saya kata boleh dah. Sebenarnya macam itulah. Maknanya apa? Kalau azan lambat pun boleh. Kalau tak azan sila. Bawa ke bilik tu korma sekejap sikit kan. Makan sikit azan. Ya. Yang kat rumah azan. Dia kena tahu masuk waktu tadi. Lepas tu kita bicara pasal masuk waktu dulu. Dia tak ada sebut pasal masuk waktu azan kan? Tak ada. Betul? Tapi masuk waktu kita ni mana tak azan-azan. Pak Bilal dah semput. Dah 5 minit baru azan. Itu masalah. Lepas tu kita ada ilmu kan, saya kata tadi. Masuk maghrib bila? Tengok waktu kalender tu. Tu dah fatwa tuan-tuan, kalender tu. Tak boleh ubah. Dah fatwa, dah sepakat ulama. Masuk waktu maghrib 7.23. Tuan-tuan tak boleh buka 7.21. Batal. Ini kan? Jadi kalau jam kita tu, okeylah jam ni cepat ke lambat. Tengok jam TV juga. Atau tengok radio. Ikut dia lah. Kalau ada salah dia tanggung lah. Dia saja nipu sebulan. Tak ada. Begitulah. Ya. Maknanya dia kata berbukalah kamu bila mendengar azan. Tak ada. Berbuka bila masuk waktu maghrib. Betul. Azan tu. Itu orang tidur sepanjang hari. Bangun-bangun kaget petang. Allah Akbar terus dia. Kemudian baru asal. Itu pada mengisbatkan berbuka dengan azan, betul tak? Kepala otak kita azan terus kelingan buka. Trauma ada macam itu. Kepala otak kita set, betul tak? Padahal bila masuk waktu. Jadi kalau surah kita di rumah kan, bila lah surah dia nak azan, tak ada azan lagi pun dia takut nak makan kan. Salah. Tengok aja jam. Kalau masuk waktu terus berbuka. Allahu Akbar lah bertepatan betul. 7.23 tepat. Pak Bilal pun azan ya. Allah. Serta kita tak boleh. Jangan makan dulu, tunggu azan habis. Siapa aja? Azan 3 minit. Pak Bilal yang berlagu lagi dah. Berapa minit? 40 minit ke? Hayya 'alas solat. Panjang kita baru satu. Dia 2 dah setengah minit. Betul tak?
Macam kan? Syaban lah, satu hari lah. Maknanya lepas Syaban sekali lah kuliah, insyaAllah. Sebab puasa bulan 3 kan? Bulan 2 ada lagi, insyaAllah. Itu saja tuan, ya. Tunggu lagi bulan mendatang. Raih-raihkanlah majlis ilmu, kita dapatkan keberkatan, ya. Nanti insyaAllah sama kita. Iya je. Hukum mengadakan sutra di atas masalah. Hukum mengadakan sutra. Sutra itu sunat kalau memang di tempat itu tak ada tanda. Sutra ni apa? Tanda supaya orang jangan lalu. Hak kita sujud. Itu sutra. Masalahnya tempat kita orang ini kecil, jadi orang selalu melangkah. Nah, kalau darurat tak boleh buat apa. Buat sutra. Contohnya di Madinah, Mekah lah. Kalau rapat, awak tu depan ngentut. Sudah. Nak wudu kan? Wah, langkah-langkah itu awak kena faham-faham lah. Keadaan dah macam itu terdesak tu. Tapi kita nomor memang tak boleh. Kita jangan, Makan tak pernah. ya? Makan tak pernah. Bukan tak kan? Kalau kita di sini memang haram tau hukum dia. Lalu depan orang yang kita tahu hak sujud dia kalau sini ni kan. Itu setiap putih tu itu hak sutra tu. Bagi setiap awak, setiap baris. Kalau orang paling depan sutra di dinding. Jadi haram lalu depan awak. Ni. Orang berdiri lain ni kan. Lalu depan sini haram. Bagi tempat sujud. Kalau zaman dulu abang Nabi buat apa? Garis. Garis ni. Longsoran. Ataupun ada tombak, dipacakkan tombak. Tak ada tombak apa-apa je. Beg ke, bakul sebagai tanda kita rasa kita akan sujud situ kan. Depan tu diletak supaya tak ada orang lah. Itu sutra. Kalau aku memang hukum sunat. Dia katalah zaman moden lah, semuanya sekarang ni ada kan. Tengok, tempat sujud pun dah ada lain kan. Dah tahulah tu. Orang berdiri di belakang, depan tu adalah hak dia. Jangan lalu situ, kan? Terima kasih ni. Allah alam. Kita lagi pada masa akan datang. Musliman, ya. InsyaAllah bertemu lagi. Allah alam. Wassalamualaikum.